Kita nak menghubungi ACP Tuan Nasri Mansor, Ketua Polis Daerah Lahad Datu Sabah, kerana kita difahamkan daripada jumlah statistik terbaru 45 semalam Sabah secara kumulatifnya 31 kes, tapi di Lahad Datu 22 kes kluster Benteng. Jadi kita nak bersama dengan ACP Nasri Mansor di talian. Hello. Assalamualaikum. Selamat pagi tuan. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Sedikit kita nak mengetahui perkembangan berkenaan dengan keadaan di Lahad Datu. Pastinya genting sekarang ini. Mungkin tuan boleh ceritakan pada kami apa yang sedang berlaku, apatah lagi statistik memperlihatkan Lahad Datu agak tinggi juga. Okey, keadaan di Lahad Datu setakat ini agak terkawal, baik adanya, walaupun terdapatnya kluster Benteng di Lahad Datu ini, tetapi sejak semalam tidak ada kluster Benteng yang dikesan positif di Lahad Datu. Walau bagaimanapun jumlah keseluruhan kluster Benteng di Lahad Datu ini adalah seramai 88 orang. Tetapi di masyarakat kita ini di Lahad Datu agak terkawal. Masih lagi dapat dikawal dengan bantuan pihak KKM. Ya. Tuan, kalau boleh dapat dikongsikan, sebab kita lebih banyak berkongsi tentang kluster-kluster yang bukan di pedalaman kan. Jadi di kawasan seperti kawasan tuan ni bagaimana kawalan ataupun aktiviti di sana untuk mengekang penularan pandemik COVID ini? Okey, untuk makluman, kluster Benteng ini sebenarnya bermula daripada lokap IPD Lahad Datu seperti mana yang diketahui umum. Dan sejumlah 83 orang yang positif itu adalah OKT yang berada dalam kompaun IPD Lahad Datu yang tidak keluar kepada masyarakat. Tetapi tidak juga dapat dinafikan terdapat setakat ini lebih kurang 4 orang yang berada di masyarakat. Walau bagaimanapun mereka yang positif ini kita telah kuarantin di hospital untuk rawatan, dan family kesemua yang positif ini juga telah kita kuarantin di pusat kuarantin. Kita juga telah mengambil tindakan yang drastik bersama dengan KKM dengan mengambil sampel saringan terhadap semua pegawai dan juga anggota polis IPD Lahad Datu, termasuklah keluarga masing-masing, bagi kita memastikan wabak ini tidak keluar ke publik dengan lebih cepat. Baik. Selain daripada itu juga kontak rapat kepada bekas OKT yang berada di luar juga kita telah kuarantin, dan dengan bantuan KKM kita juga telah membuat satu tindakan mengambil sampel dan juga saringan di kalangan masyarakat-masyarakat yang terdedah dengan COVID ini. Tuan, ada berapa jumlah, mungkin ada yang daripada keluarga IPD Lahad Datu sendiri yang positif ke, pegawai dan juga anggota? Okey, setakat ini kita ada seorang anggota polis yang telah disahkan positif dan kita telah hantar ke hospital untuk rawatan. Selain daripada itu, kontak rapat beliau juga kita telah kuarantin di pusat kuarantin seramai 5 orang. Manakala jumlah anggota polis yang bersama keluarga yang kita kuarantin di rumah adalah 16 orang setakat ini. Tuan, bila berdepan-depan macam ni kan Tuan, bagaimana kita, sebab kalian perlu menjalankan tugas seperti biasa, tetapi keadaannya bila kita tahu Lahad Datu perlu berada dalam keadaan yang diperketatkan kan. Jadi bagaimana? Macam ada tugas tambahan boleh? Sebagaimana kita tahu 26 hari bulan ni kita akan pilihan raya di negeri Sabah. So kita juga mendapat bantuan daripada pihak Eskom,
pihak Batalion 17, PGA, Bukit Aman juga menghantar bantuan kepada kita. Ya. Selain daripada itu, kita juga mengambil saringan ini kepada semua orang, pegawai dan anggota, dan kita berharap agar keputusan saringan itu dapat diperolehi sebelum menjelangnya pilihan raya di negeri Sabah ini. Ya, sebab itu juga akan menentukan bilangan yang akan keluar dan segala proses tu akan juga terkesan, ya, Tuan. Ya, betul. Kita juga memilih mana yang benar-benar negatif, 2 kali negatif, dan kita akan bagi mereka untuk bekerja seperti biasa. Ya. Kalau yang mana yang positif kita kekal di hospital. Kita tidak akan bagi mereka keluar. Tak ada. Ya, macam mana? Mengundi di hospital tak adalah. Maknanya mana yang positif tu tidak. Kita ada undi awal. So, yang mana yang terkesan di hospital itu, ini adalah masalah yang besar kalau kita ini. Tapi kita tengok kalau SPR memberikan kebenaran untuk masuk ke sana dan juga KKM kata dibolehkan untuk ini, kita tidak ada masalah sebenarnya. Okey, baik. Tuan, akhir sekali, berdasarkan pengamatan dengan segala operasi dijalankan oleh pihak anggota keselamatan dan sebagainya, bagaimana keadaan kawalan kendiri dalam kalangan penduduk setempat? Kalau boleh dikongsikan. Ya, di kawasan Lahad Datu ini, selain daripada SOP yang telah kita berikan kepada masyarakat di Lahad Datu ini, saya sendiri turun memantau dan memberikan penerangan berkenaan dengan penjagaan kesihatan di Lahad Datu ini. Secara keseluruhannya dapat tersimpulkan bahawa 90% masyarakat di Lahad Datu ini mengambil langkah-langkah yang positif bagi mengelakkan jangkitan COVID-19 ini. Seperti mana yang telah disarankan oleh KKM menggunakan face mask, penjarakan sosial, dan juga lebih-lebih lagi tidak membawa masyarakat ataupun golongan yang mudah terjangkit ke tempat-tempat yang sesak. Baik. Baik, terima kasih Tuan, dan kami doakan yang terbaik buat kalian. Tabah dan terus berjuang berhadapan dengan keadaan yang sangat genting di sana. Moga-moga semuanya terkawal dengan baik, Tuan. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas doa kalian. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tuan ACP Nasri Mansur, Ketua Polis Daerah Lahad Datu Sabah, menjalankan tugas harian, kemudian mengawal keadaan pandemik, nak bersiap sedia dengan PRN. Oh, mencabar betul. Dan Lahad Datu, kawasan yang betul-betul keselamatan dijaga dengan begitu rapi sekali, kan? Itulah dia. Semua dipermudahkan segala urusan di sana, dan masyarakat setempat menjadikan penduduk Lahad Datu sebagai contoh. Pastikan dapat dikawal diri dengan sebaik-baiknya lah.